Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita dan kajian kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi pada kata Muhasyir rahimahullah wa hadza. Ini dekat mana ni? Ini pada perbicaraan berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala kan? Bukan, masih lagi pada perbincangan sama' dan basar. Wa hadza bila khilafin bainal a'immah. Dan ini tidak berlaku khilaf pada sekalian para imam, yakni ulama ahli kalam. Wa ma'na al-muta'alliqan, makna al-muta'alliqan. Dia kata awasam wal basaru al-muta'alliqani bil mawjudat kan. Makna muta'alliqan itu ialah at-talibani bil inkishafi, yang menuntut dengan nyata serta terang. Nyata li jami'il mawjudat, bagi sekalian yang mawjud. Bagi sekalian yang mawjud. Habis itu. Walaysa sam'ullahi bi'udhunin. Dan tidaklah pendengaran Tuhan tu dengan telinga. Dengan telinga. Wala simakhin. Dan tidaklah dengan cuping telinga. Walaysa basaruhu bihadaqatin. Dan bukanlah mata dia itu dengan melihat dengan anak mata. Wala ajfanin, atau dengan ada kelompok mata. Ada kelompok mata. Walaysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu, tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu kalam Syekh Al-Hudhudi. Okay. Kita masuk pada kalam Imam Al-Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Syekh wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qawluhu wa hadha. Dan ini. Ini mana? Ay ta'alluqu. Dan ini ta'alluq. Ta'alluqul basari. Ta'alluq sifat basar. Bima dhukira. Dengan barang yang telah disebut. Apa dia? Iaitu ta'alluq basar dengan segala mawjudat itu. Bila khilafin. Itu tidak berlaku khilaf bainal a'immah, di antara ulama ahli kalam kita. Bi khilafis sam'i. Berlainan dengan sifat sama'. Jadi pada basar, Allah melihat, ia melihat segala perkara. Suara pun tengok, jisim pun tengok, jirim pun tengok, arak pun tengok, warna pun tengok. Itu tak ada khilaf. Lain dengan sifat sama'. Fa'inna fihi khilafan. Kerana pada sifat sama' itu berlaku khilaf. Khilafan jadi isim anna mu'akhar. Fa'inna, isim inna, isim fa'inna lah. Fa'inna fihi khilafan. Pada sama' itu berlaku khilaf. Fakhassahu ba'duhum bil aswati. Sebahagian ulama' mengkhususkan sama' Tuhan berta'alluq dengan suara sahaja. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Wa ba'duhum bikalamin nafsi. Dan sebahagian juga berta'alluqkan dengan kalam an-nafsi. Wa bil masmu'ati. Dan juga dengan sekalian masmu'at. Jadi sama' Tuhan berta'alluq bukan dengan kalam lafzi saja. Kalam nafsi juga berta'alluq
dan juga bertakluk dengan segala masmu'at, benda yang boleh didengar. Apa dia masmu'at? Wahya al-aswatu, iaitu suara-suara. Situ. Iaitu suara-suara lah. Wabil masmu'at wahya al-aswatu. Situ. Kemudian kata Syekh, wa ibaratu as-Sa'di, ibarat Syekh Sa'duddin Taftazani, muhtamilatun, ibarat itu mengihtimalkan li thubutil khilafi fil basari aidan. Okay. Syekh Sa'duddin Taftazani dalam karangan dia bila bincang tentang sifat basar, bila bincang tentang sifat basar, ibarat Syekh Sa'duddin mengihtimalkan juga bahawa berlaku, ada kebarangkalian bahawa berlaku khilaf pada basar juga. Jadi makna pada basar ini, sebagaimana sama berlaku khilaf, sama ada pendengar Tuhan mendengar suara sahaja atau segala yang maujud. Maka begitulah basar. Adakah basar Tuhan bertakluk dengan ajsam, ajram, wal alwan, ataupun bertakluk juga dengan benda lain, bertakluk dengan suara, dengan tu, ataupun dengan segala maujudat. Itu berlaku khilaf. Ibarat itu muhtamil saja. Muhtamilatun, dia tidak tasrih, tapi boleh diihtimalkan bahawa seakan berlaku khilaf juga di kalangan mutakallimin pada sifat basar. Adapun di sini pada kalam Syekh Hudhudi, ni dikata bila khilaf. Jadi muhasyi kita kata, kalam Sa'duddin Taftazani ada ihtimal bahawa berlaku khilaf juga. Haitsu qalu, sekira-kira berkata Syekh Sa'duddin Taftazani, wa basaruhu muta'alliqun bil mubsarati, dan bermula basar Tuhan itu bertakluk dengan segala yang mubsarat, yang dapat dilihat. Maka mubsarat ni khilaf ni. Apakah murad Syekh Sa'duddin dengan makna al-mubsarat, benda yang dapat dilihat itu? Fayuhtamal, maka boleh diihtimalkan anna muradahu, bahawa maksud yang dikendaki oleh Syekh Sa'duddin At-Taftazani, bahawa maksud anna muradahu al-mubsaratu bin nisbati lana, yang dapat lihat nisbah kepada kita, iaitu basar makhluk melihat jirim dan juga warna. Jadi basar Tuhan pun begitulah, cuma jirim dan warna yang mana lebih daripada kemampuan kita. Gitulah. Adapun yang lain tu bertakluk dengan ilmu. Jadi boleh ihtimal bahawa bertakluk segala basar Allah ni bertakluk dengan segala mubsarat yang nisbah bagi kita. Wahya al-alwanu, masalah, contohnya cahaya lah. Cahaya pula warna. Tukar sama dengan cahaya. Sebab warna dengan cahaya ni, cahaya dan cahaya ada warna. Tak ada cahaya, macam nak tengok warna. Jadi bertakluk dengan alwan, dengan warna. Contohlah, termasuklah bertakluk dengan jirim. Okay. Wa yuhtamal, dan boleh diihtimalkan juga anna muradahu al-mubsaratu, bahawa yang dimaksudkan ialah yang dapat diibsarkan, yang dapat dilihat bin nisbati lahu ta'ala, nisbah bagi Tuhan. Apa dia yang dapat dilihat nisbah bagi Tuhan? Wahya jami'ul mawjudat, iaitu segala benda yang mawjud. Maka perkataan Syekh Sa'duddin At-Taftazani, basar bertakluk dengan mubsarat, ada ihtimal. Sama ada mubsarat tu mubsarat yang pada adat, pada nisbah makhluk ini, ataupun mubsarat nisbah Tuhan dengan makna apa? Mubsarat yang nyata melalui sifat basar, yang nyata dengan sifat basar. Maka apa yang nyata dengan sifat basar? Iaitu segala maujud. Nampak? Jadi situ ada ihtimal situ. Tapi kalam Syekh Al-Hudhudi sini seakan mengatakan bahawa tak ada khilaf. Sebab boleh ihtimal kalam Syekh Sa'duddin merujuk pada al-mawjudat sekaliannya. Okey, habis. Qauluhu li jami'il mawjudat, bagi sekalian yang ada, sekalian mawjudat. Ini li jami' itu muta'alliqun bitalibani. Lam tu haraja, dia ada tempat takluk dia.
ta'alluqnya mana? At-talibani, yang menuntut li jami'i. At-talibani li jami'. Jadi lam ni bertakluk dengan at-talibani, menuntut bagi. Jadi muta'alliqun bit-talibani. Wal ba fi bilinkishaf, ba pada bilinkishaf tu. At-talibani bilinkishaf, ba sini ni. Ba bilinkishaf pada kalimah inkishaf tu lil mulabasah. Ba dipanggil ba dengan makna mulabasah, berserta, bersekali, ataupun bersepakai. Kita lama bersepakai lah. Jadi bila begitu macam mana takdir kalamnya? Sama' dan basar at-talibani, yang menuntut li jami'il mawjudati, bagi segala perkara yang mawjud, talaban, akan sebagai tuntutan, multabisan, yang berserta, multabisan binkishafiha bihima, dengan nyatanya sekalian mawjud itu, bihima, dengan keduanya, dengan sama' dan basar. Jadi sama' dan basar tu menuntut bagi segala yang mawjud itu akan sebagai tuntutan yang menyertai serta inkishaf, yang bersepakai dengan inkishaf, makna yang berlaku inkishaf padanya lah, dengan melalui sama' dan basar. Habis. Qauluhu laisa kamithlihi syai'un, tiada yang seperti Tuhan itu sesuatu. Tak ada yang serupa Tuhan sesuatu. Ni ayat yang biasa kita baca lah. Ayat yang kita biasa baca, yang menjadi asas bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dalilu qawlihi. Ini dalil bagi kata musannif walaisa. Ni. Dan tiadalah sama' Tuhan itu dengan telinga ataupun cuping. Apa dalilnya? Jadi jumlah laisa kamitsli syai'un ni dalil bagi penyataan tersebut. Dalilun, ada lam, dalilun liqaulihi, ialah dalil bagi kalam muallif walaisa ila akhirih. Wa qawluhu wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa lahu dakhlun fid dalalati. Dia kata ayat ini, kalau ikutnya hujung ayat itulah wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar maha melihat. Ni tak ada kaitan pada pendalilan. Sekarang ni nak mendalilkan bahawa tak sama sifat sama' dan basar Tuhan dengan makhluk ni. Dalilnya laisa kamitsli syai'un je lah. Itu dalil yang menyatakan tak sama. Dan dia yang mendengar maha melihat tu tak ada kaitan. Sebab tu dia kata laisa lahu dakhlun fid dalalati. Tidak ada kaitan, tidak ada kemasukan, makna tiada kaitan pada dalalah yang kita fokus di sini. Situ. Wa yuhtamal, tapi boleh diihtimal juga. Inilah ulama ni dia datangkan ihtimal, luasnya cara mereka berfikir, tidak fikir sempit. Ada ihtimal, boleh tanggung tak kalam supaya nak jadi betul makna, ataupun jadi ibarat itu ibarat yang tidak ada masalah, tidak ada i'tirad. Dia kata wa yuhtamal an yakuna qasduhu, boleh jadi bahawa qasad muallif itu al-istidlala ala thubutis sam'i wal basar lahu, bahawa dia nak membuat dalil bahawa sabit sama' dan basar bagi Tuhan juga. Bukan sekadar dalil akli, bahkan ayat ini didatangkan menjadi serapang dua mata, kita kata. Hak ni dalil bagi laisa sam'uhu bi uzunin laisa kamislihi wa huwa samiul basir. Ini dalil bagi dalil bagi perbincangan sama' dan basar, dalil naqli. Itu boleh jadi. Jadi maknanya tok ayat itu sampai ke akhir pun tak apa. Bukan tak ada sebab, ada sebab. Boleh jadi nak istidlal sabit sama' dan basar lahu ta'ala. Khilafan lil mu'tazilah. Menyalahi bagi mu'tazilah.
Hmm. Ini hala kaunihi mukhalifan lil Mu'tazilah. Hal keadaan pandangan itu menyalahi bagi Mu'tazilah. Wa innahuma, kerana sesungguhnya samuk dan basar laisa mithlai sam'i wa basari al-hawadithi. Mislai sam'i wa basari al-hawadithi. Kerana samuk dan basar tidak serupa, tidaklah dua yang serupa dengan samuk dan basar makhluk. Jadi pandangan itu again ni patutnya ayakuna qasu istidlal qasak dia istidlal. Ini yang pertama je khabar kepada ayakuna lah, istidlal lah. Hak ni moleknya wa annahuma, dia ataf pada al-istidlal lah. Ai wa yuhtamal an yakuna qasduhu al-istidlal. Qasaknya istidlal. Satu, ala subuti, ataupun bukan atas itu, atas sini. Wastidlala ala annahuma laisa. Situ. Jadi sini annahuma ni dia ma'tuf ala subut. Istidlala ala subut, wastidlala ala annahuma. Sebagai menjadi dalil ayat itu laisa kamitsli syai'un. Sebab ada dua segmen, ada dua part, dua bahagian pada ayat itu. Pertama, nafi mumasalah. Yang kedua, isbat samuk dan basar. Maka, boleh jadi ihtimal kalam musannaf itu, pertama, dia nak berdalilkan atas sabit samuk basar satu. Ya, itu menyalahilah Mu'tazilah satu. Yang kedua, bahawa qasaknya juga istidlal ala annahuma. Kena baca amzah bayatah sebab ia ada tempat mauqi'un minal i'rab. Dan ia bukan lepas qaul. Jadi istidlal ala annahuma, dan buat dalil bahawa samuk dan basar laisa mithlai sam'i wa basaril hawadis. Tidak seperti samuk dan basar makhluk. Maka tafri' bila tahu gitu, fa'ajuzu, maka hujung, ajuh ni hujung, fa'ajuzul ayati yadullu lil awwali. Hujung ayat itu menunjuk kepada yang pertama. Mana yang pertama? Yang pertama tu kena kepada sabit samuk dan basar. Istidlal atas sabit samuk dan basar. Fa'ajuzul ayati yadullu alal awal. Wa sadruha, dan awalnya. Sadruha ni makna permulaannya. Wa sadruha, dan awalnya, awal ayat itu lithani, istidlal bagi yang kedua. Mana awal ayat? Awal ayat tu laisa kamitslihi itulah. Laisa kamitslihi itu istidlal bagi yang pertama. Yang kedua. Yang kedua apa? Istidlal kepada annahuma laisa mithlai sam'i wa basaril hawadis. Okey. Jadi awal ayat dalil bagi yang kedua, hujung ayat dalil bagi yang pertama. Okey. Habis itu. Fa in qulta, jika kamu kata la dalalata fihima ala thubuti sam'i wal basari lahu ta'ala. Tidak ada dalil pun pada ayat itu yang menyatakan sabit samuk dan basar bagi Tuhan. Hatta yakuna fihi raddun, sehingga boleh ada pada ayat itu rad ke atas Mu'tazilah. Dia kata dalam ayat itu tidak ada pun dalil yang mensabitkan samuk dan basar. Dah, apa yang ada? Tuhan tu as-sami', yang Tuhan yang maha mendengar. Al-basir, Tuhan yang maha melihat. Bukan nak cerita ada sifat samuk, ada sifat basar. Awak ni atas iraq ni. Nampak tak? Jadi dia kata tak ada sehingga boleh kita nak buat ayat itu nak rak ke atas Mu'tazilah. Kenapa? Kat Mu'tazilah terima Tuhan tu sami', Tuhan tu basir. Ni jangan salah faham ni. Ada juga sebahagian mengajar akidah sifat 20 lah, baca kitab Jawi kita. Dia salah terang hak masalah Mu'tazilah ni. Jadi kita walaupun Mu'tazilah tu lawan bagi ahli sunnah, tapi bila kita nak nisbah, biar nisbah yang betul lah.
In kunta naqilan fasihhah wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Jika kamu nak menukilkan, maka pastikan kesahihan nukilan itu. Wa in kunta mudda'iyan, kalau kamu nak mendakwakan sesuatu, fad-dalil, maka datangkan dengan dalil. Nampak? Jadi kenapa? Li'annahum, kerana sesungguhnya mereka yusallimuna, mereka menerima annahu sami'un, Tuhan tu sami'un, wa basirun, dan Tuhan tu maha mendengar dan maha melihat. Mereka terima, mereka tak nafi Allah Ta'ala sami' dan Allah Ta'ala basir. Nafi juga kafir situ le. Nampak tak? Kalau nafi, Mu'tazilah tak nafi. Jangan pula kita kata buat dia nafi Tuhan sami', Tuhan basir. Tak. Dia nafi sifat samuk tu. Hak dia nafi tu sifat yang lebih, yakni sifat ma'ani tu. Bukan nafi maknawiyah. Bukan nafi maknawiyah. Maknawiyah dengan maksud kaunuhu sami'an itu. Sami'an, basiran, mudah, itu tak nafi tu. Lakin, tapi bila begitu, macam mana di sisi Mu'tazilah? Tuhan itu sami'un bizatihi. Lakin bizatihi. Tetapi Tuhan mendengar dengan zatnya. La bisam'in wa basarin. Bukan dengan samuk dan basar. Zaidaini, yang lebih alaiha, di atas zat. Gitu. Jadi Allah mendengar dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Bukan dengan sifat samuk. Bukan dengan sifat basar. Yang lebih daripada zat. Sebab apa? Kalau zat dia qadim. Sifat samuk pun qadim juga. Sifat basar pun qadim juga. Banyaklah qadim. Banyaklah qadim. Jadi menafikan, nak lari daripada ta'addudul qudama, mereka pun menafikan ada sifat yang lebih di atas daripada zat. Ni rasa mungkin kita dah pernah sebut dululah. Kenapa? Okey. Fa'in kulta. Jika kamu kata atas jalan i'tirad gitulah. Sesalah tu. Jika kamu kata gitu. Kalau kata dengan maksud kamu kata bagi pihak Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kata gini. Tak ada dalil pun. Tak. Bahawa Mu'tazilah kata gini. Ayat itu tak ada kata dalil ada Tuhan sifat samuk. Ada Tuhan sifat basar. Cuma nak menyatakan Tuhan tu sami', Tuhan tu basir. Fa li'anna naqulu, kerana sesungguhnya kita kata, naqulu inna fiha dalalatan. Dalalatan isim inna muakhar. Inna fiha dalalatan, sesungguhnya pada ayat itu ada dalil juga, ala zalika, atas demikian itu ada dalil, bima'unati ma yafhamuhu ahlul lughah, dengan pertolongan apa yang difaham akan dia oleh ahli lughah, minha, daripada ayat itu. Dia kata ayat ini juga menunjuk bahawa ada sifat yang lebih daripada zat yang namanya sifat sama', namanya sifat basar. Kok mana? Tapi dengan bantuan, dengan ma'unah kefahaman ahli lughah. Dengan kefahaman ahli bahasa lughah lah. Kenapa fa'innahum? Kerana sesungguhnya ahli lughah ini yafhamuna, mereka faham, anna makna sami', bahawa makna sami' itu apa dia? Zatun sabata lahas sam'u. Itu maklum. Sami' macam mana satu zat itu zat yang sami'? Bahawa zat yang muttasifun ataupun sabata lahus sam'u, yang sabit baginya sama'. Barulah boleh kata sifat itu zat itu sami'. Bila ada sesuatu yang menyebabkan dia dinamakan sami', iaitu sifat sama'. Dengan maka ahli pada bahasanya bila sebut sami', dia merujuk kepada zatun sabata lahas sam'u. Wa ma'na basirun, dan makna basir itu zatun sabata lahal basaru, zat yang sabit bagi sifat basar. Bila begitu wala ibratalah, wala ibrata, maka tidak ada, tak boleh ambil kira lah. Wala ibrata bi mukhalafatil mu'tazilati, maka tidak diambil kira lah mukhalafah mu'tazilah fi zalika. Mu'tazilah tak terima, tak usah kira lah. Itu panggil, itu juhud,
keengganan. Tak boleh terima nak kan? Kita khabar tak boleh terima. Kita khabar dah bahawa gini-gini tak boleh terima. Tu juhud nak kan? Itu kena doa je lah. Itu sebahagian masyayikh kata masalah akidah sama sekarang ni kadang. Kita cerita kepada pihak yang mengatakan dituduh Asy'ariyah menafikan istiwa Tuhan. Asy'ariyah menafikan ulu Tuhan. Kita kata dok. Asy'ariyah tak nafi pun Tuhan istiwa. Asy'ariyah tak nafi pun Tuhan bersifat dengan ulu. Ya, hak nafi tu pemahaman yang salah daripada istiwa. Pemahaman yang salah daripada sifat ulu. Pas sudah. Duk ulang waktu. Tubik orang lain pula. Keluar pula. Ceramah pula. Kata Asy'ariyah nafi istiwa. Asy'ariyah nafi ulu. Allah ni payah kata. Bila kata dok. Akhirnya dia pun kata dia buat sendiri. Dia menceritakan kepada orang Asy'ariyah yang dia faham. Lalu dia kata orang yang bermazhab Asy'ariyah itu ialah seperti Asy'ariyah yang dia faham dalam kepala dia. Ni masalah berat ni. Masalah gini nak kata tak boleh. Minta doa lah supaya Tuhan buka hati. Nak kabur tak dengar juga. Orang kata dok bukan maksud gitu. Kita tak maksud gini. Pas sudah dia kata. Jahmiyah pula kata. Mu'attilah pula kata. Okay. Habis. Jadi tak usah ambil kira lah. Mukhalafah Mu'tazilah. Qawluhu wal kalam. Masuk dah sifat kalam ni. Okay. Tengok pada luar dulu. Pada kalam Imam Sanusi rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah. Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin. Bermula kalam, yakni yang tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Kalam nafsi lah. Kalam sifat Tuhan. Kalam sifat zat Tuhan. Wa yata'allaku dan berta'alluq kalam itu bima yata'allaku bihi al-ilmu. Dengan perkara yang berta'alluq dengannya oleh ilmu. Ilmu ta'alluq dengan apa? Ilmu ta'alluq dengan segala hukum akal hak tiga. Wajib, mustahil dan harus. Semua ta'alluq, ilmu berta'alluq. Maka kalam pun berta'alluq dengan segala hukum akal. Minal muta'allaqat daripada sekalian tempat-tempat ta'alluq. Sekalian perkara-perkara yang berta'alluq. Okay. Habis. Dia kata di sini. Berapa dah kita ni? Panjang juga ni. Syak apa Kita nak tangguh esok. Sebab dia panjang ni. Okey, tak apalah. Kalau kita berhenti dulu lah. Walaupun awal sikit ni kita berhenti. Berhenti awal sikit lah. Sebab panjang ni. Kalau kena perhabis lah ni. Sebab perbincangan berhenti tengah jadi tak jadi ni. Maka kita insyaAllah. Esok tak ada lah. Esok tidak ada insyaAllah. Kerana ada program lain. InsyaAllah kita sambung pada waktu-waktu yang akan datang. Mungkin pada hari apa? Mungkin pada hari Isnin. Mungkin lah. Jadi sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.